Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sadaqallahul azim. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraja. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan yang dihormati Tuan Ruslan, dimati SPT, tuan-tuan perempuan muslim sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada tengah hari Selasa ini 21 Jamadul Awal 1440 Hijriah bersamaan 5 Disember 2020. Kita masih bersama-sama kita zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjemaah yang diimamkan oleh Tuan Imam kita Cik Muhammad Ayub dari bahagian Palestinan Jabatan Pengurusan. Alhamdulillah, itulah ya, di antara rasionalnya kita memberikan ruang kepada sahabat-sahabat kita, pegawai, anggota dan pegawai awam IPK untuk tampil ke hadapan mengetuai dan menjadi imam solat fardu berjemaah di surau Al-Falah ini, ya, supaya mereka pada satu masa nanti apabila ada keadaan-keadaan tertentu, maka mereka boleh tampil ke hadapan untuk mengimamkan solat fardu berjemaah sama ada di surau Al-Falah ini ataupun di tempat-tempat lain, dan supaya objektif hadirnya pegawai halawat Islam kaedah JAKIM di PDRM ini sedikit sebanyak diimpak, kerana pada peringkat awal dihantar pegawai Islam ke PDRM ini ialah untuk menjadi pembimbing
fasilitator kepada warga PDRM dalam hal keagamaan. Jadi dengan adanya pegawai anggota dan pegawai awam PDRM yang mampu menjadi imam dan bilal solat fardu berjemaah, maka sedikit sebanyak hasrat pihak JAKIM mengirimkan pegawai Islam ke PDRM itu sedikit sebanyak tercapai. Maknanya bukan semata-mata kita melaksanakan penugasan keagamaan, tetapi kita mengadakan kursus-kursus keagamaan yang antaranya mampu membimbing warga PDRM dalam aktiviti keagamaan, seperti khusus pemantapan imam dan bilal yang kita adakan. Maka alhamdulillah hasilnya sedikit sebanyak berjaya ditampilkan, dan insyaAllah apabila tiba masanya nanti, maka seluruh aktiviti keagamaan dalam PDRM ini dikendalikan dan diuruskan sepenuhnya oleh pegawai dan anggota PDRM. Maknanya kalau ada pegawai awam yang terlibat pun, dia dalam bidang pentadbiran dan pengurusan sahaja. Maka kalau bidang keagamaan itu tetap diuruskan oleh pegawai dan anggota. Dan itulah situasinya dalam Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Jadi kita harapkan dengan adanya pegawai anggota, pegawai awam yang boleh berhadapan memimpin aktiviti keagamaan, maka insyaAllah pada masa akan datang seluruh kegiatan keagamaan dalam pasukan ini akan diuruskan sepenuhnya oleh pegawai dan anggota pasukan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah apa yang kita akan kupas dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah atau kitab hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sampai kepada Al-Hadis Al-Thaminu Ashar, Al-Hadithu Al-Thaminu Ashar, hadis yang ke-18. Hadis yang diriwayatkan an Abi Dzar Jundub ibni Janadah, wa Abi Abdurrahman Mu'az ibni Jabal radhiyallahu anhuma. Di hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat, iaitu Abu Dzar, nama sebenarnya Jundub ibni Janadah, dan Abi Abdurrahman, nama sebenarnya Mu'az bin Jabal. Jadi dua-dua sahabat ni adalah sahabat yang kita biasa dengar namanya, meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu, Allah Taala redha kepada ke atas kedua-duanya, kerana kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, sabda baginda, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah seperti mana di mana-mana sahaja kamu berada. Jadi ittaqillah haitsuma kunta. Jadi Nabi gunakan perkataan ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi nasihat Nabi ini kepada individu, kepada Nabi pesan ni mungkin kepada seseorang, dan nasihat Nabi itu
didengari oleh dua sahabat ini, iaitu Abu Zar dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal. Abu Zar Jundub bin Janadah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal. Siapakah subjek nasihat Nabi SAW ni? Objek tidaklah disebut oleh kedua-dua perawi hadis. Tapi kalau kita lihat kepada ayat Nabi ni, nasihat ni nasihat kepada individu. Dalam konteks kita, pasukan kita ni nasihat penyelia kepada anak buah. Ya tuan saudara, itulah keadaan dia. Mana situasi itu bukan situasi Nabi berucap secara berucap kepada orang ramai, ataupun berceramah di masjid di hadapan para sahabat, tak. Ataupun Nabi berkhutbah pada hari Jumaat, tak. Sebab perkataan yang diguna itu berbeza. Kalau Nabi berkata ramai-ramai kepada orang ramai, ittaqullaha, tu kena faham tu. Kalau Nabi berucap ke hadapan orang ramai, para sahabat, ittaqullah, macam khatib lah. Jumaat tu, ittaqullah, ya ayuhal mu'minun, ittaqullah, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah. Jadi kepada ramai, ini Nabi berkata kepada seorang. Jadi Nabi guna ittaqillah. Maka didengari juga oleh dua sahabat ini. Dua sahabat ini mengambil nasihat Nabi ini dan merawikannya kepada anak-anak murid mereka sampai ketika hari ini. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat memahami walaupun nasihat Nabi itu kepada individu, kepada orang perseorangan, tetapi isi nasihat itu terpakai untuk semua orang. Itu kena faham. Contohnya kita bagi nasihat kepada anak buah kita penyelia dalam bilik. Ada pula orang terdengar, dia dengar, si Polan ni bos tengah nasihat. Dia pun dengar nasihat tu. Ini nasihat ni kita beria juga bukan untuk si Polan ni, untuk kita beria ni. Seumpama begitulah keadaannya. Seumpama Jadi apa yang Nabi pesan, ada beberapa pesanan Nabi kepada sepolan ini. Pertamanya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu, anda kepada Allah di mana-mana anda berada. Kalau kita kata kamu ni, segi bahasa Melayu ni agak berbeza sikit. Kalau di negeri Perak ni, kamu tu seorang, kamu tu ramai. Tapi kalau di negeri-negeri lain, kamu itu hanya membawa pengertian ramai, bukan seorang. Kalau seorang tu anda, kau, awak, tu dia berbeza konteks penggunaan perkataan. Kalau di Perak ni, kamu tu seorang, kamu untuk seorang pun ya, untuk ramai pun ya. Kalau segi logat, koma, mika, tu segi logatnya lah. Tapi kalau segi umumnya, kamu. Jadi untuk ini saya guna terjemahan, bertakwalah anda kepada Allah di mana-mana saja anda berada. Itu lebih sesuai. Kalau engkau ni setengah-setengah tempat mengira perkataan engkau yang diguna tu kasar. Ni kasar ni, orang ni perkataan engkau tu kasar. Tapi kalau di setengah-setengah tempat
biasa, tak membawa makna apa-apa. Macam orang Melaka lah kan, dia cakap awau-awau, celaka engkau. Kalau di Perak ni kasar bunyi dia, tapi di sana, di Melaka tak ada masalah. Malah ianya menjadi suatu perkara elemen kemesraan. Celaka kau ni, mana lama tak nampak, dah kita pula celaka. Itu bahasa dia orang, hawau betul. Jadi segi bahasa ni pun, kalau penterjemah pun kena menyesuaikan dengan keadaan dan tempat. Jadi bahasa yang lebih sesuai, terjemahan yang boleh terpakai itu semua anda. Sebab itulah kalau dalam filem 6 Jahanam tu, P.Ramlee guna dialog Tantari itu nak tuju pada 6 Jahanam tu anda. Kan? Anda telah banyak membuat kerosakan. Anda. Sebab anda tu semua orang bertimu. Orang Melaka boleh, orang Kedah boleh, orang Perak boleh, orang Selangor boleh, semua. Semua orang Melayu boleh menerima perkataan anda. Tak ada pun elemen kasar ke, tak ada. Jadi terjemahannya, bertakwalah anda kepada Allah di mana-mana saja anda berada. Maknanya bertakwa kepada Allah ni di mana-mana. Sama ada dalam masjid ke, luar masjid ke, takwalah kita, anda kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Takutlah anda kepada Allah. Ini menafikan elemen fahaman sekular. Apa makna fahaman sekular? Yang mengasingkan antara agama dan dunia. Agama duduk dalam rumah ibadah. Agama tak layak duduk di dalam kehidupan. Ini sekular dah. Ini sekular. Sebenarnya agama itu memimpin kehidupan. Kita guna agama untuk kehidupan. Kita pakai agama untuk kehidupan, daripada benda kecil sampai benda besar. Itulah dia Islam sebagai dinul hayah, sebagai cara hidup. Jadi Nabi pesan tu betul dah. Beragamalah kaum anda di mana saja anda berada. Kan? Maknanya apa-apa urusan kehidupan dipimpin oleh agama. Bila agama kata tak boleh, maka tak bolehlah. Bila agama kata boleh, maka bolehlah. Dia bertentangan dengan sekular. Sekular ni agama dalam rumah ibadah, dalam gereja, dalam masjid kita tutup aurat. Di luar masjid tak payah, tak perlu tutup aurat. Dalam masjid hati kita semata-mata kepada Allah. Luar masjid tak ada kena mengena dengan Allah. Ini sekular. Jadi Nabi bertepis awal-awal. Nabi kata sama ada di luar, di dalam masjid atau di luar masjid, hati kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayangku, ibadahku, hidupku, matiku kerana untuk Allah. Ini dia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah kejahatan yang dibuat dengan kebaikan yang boleh menghapuskannya. Kenapa Nabi kata begini? Nabi sebut jahat dulu, kemudian baik kemudian. Pasal apa? Sebab Nabi sedar manusia, innamal insan la yakhlu anil khata'i wa nisyan. Manusia tak akan lepas daripada kesalahan dan lupa.
pasal apa Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari syurga, diturunkan ke dunia. Sebab apa? Sebabnya ialah melanggar perintah Allah, iaitu jangan didekati pokok khuldi ni lagi, apatah lagi makan buah dia. Dan larangan Allah itu tidak diikuti oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Kerana apa? Kerana termakan hasutan iblis. Tapi itu cerita. Ada yang tanya kan, kenapalah Nabi Adam pergi makan buah khuldi dengan Siti Hawa, tercampak ke bumi. Kalau tak makan kan bagus. Kalau tak makan, kita tak ada lah. Nabi Adam dan Siti Hawa akan mati dalam syurga, tak dikurniakan zuriat. Apa tujuan Nabi Adam dan Siti Hawa itu dicipta? Nak dijadikan khalifah di atas muka bumi. Tapi macam nak turun ke muka bumi tu? Ada cerita tu. Tak ada tiba-tiba terus Nabi Adam duduk dalam syurga, tiba-tiba diarahkan turun ke bumi yang asing, yang tak tahu apa macam rupa. Kalau kita pun tak nak. Elok-elok pejabat aircon kena suruh jaga kebun. Tak macam Darussalam duduk lain bilik aircon, tiba-tiba dapat arahan Ketua Pilihan Negara suruh timbalan ketua trafik pergi jaga roadblock. Tak mengamuk je. Apa pasal ni? Tak semena-mena je. Kalau anggota tak boleh. Ini pegawai kanan ni, orang nombor 2 trafik Perak suruh jaga roadblock. Apa hal? Kita pun protes juga. Tanya juga pasal apa. Kan? Jadi mesti ada cerita dia. Oh, rupanya ada berlaku sesuatu perkara. Maka suruh arahan daripada Ketua Pilihan Negara, diarahkan semua ketua jabatan trafik dan timbalan dia pergi jaga roadblock. Contoh bukan cerita betul. Mesti ada cerita dia. Begitulah Nabi Adam Siti Hawa diturunkan di dunia, ada cerita dia. Pasal apa? Mesti diturunkan di dunia sebab sudah melanggar arahan Allah. Bila langgar arahan Allah, kena hukum lah. Hukuman tata tertibnya apa? Diturunkan ke bumi selama-lamanya kedua-dua mereka. Turun. Bila turun, Allah Ta'ala ni kasih kepada Nabi Adam. Allah Ta'ala ajar Nabi Adam zikir taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam jadikan zikir taubat. Maka setelah berapa lama Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam dan Siti Hawa. Terima taubat, ada bawa balik naik balik ke syurga? Tak. Tempat kamu di muka bumi inilah aku lantik kamu sebagai khalifah. Maka Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam dan Siti Hawa dikurniakan zuriat. Jadilah manusia macam kita-kita ni, berbilion-bilion manusia. Itu mula. Jadi Nabi kata apa? Ikutilah kejahatan yang dilakukan dengan kebaikan yang boleh menghapuskannya. Jadi kita memang tak lepas daripada dosa. Nak cover balik dosa macam mana? Kena buat kebaikan lah. Kenalah buat kebaikan. Banyakkan sedekah, banyakkan solat sunat, banyakkan baca Quran, banyakkan zikir, kan? Perkara-perkara kebaikan lah. Banyak. Membantu urusan orang pun satu kebaikan. Dan memudahkan urusan manusia sama manusia pun kebaikan. Berlaku ihsan sesama manusia pun kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dalam Quran sebut. Berlaku ihsanlah kamu sama manusia seperti mana Allah Ta'ala berlaku ihsan kepada kamu.
buah kita ni rupanya dia ada salah laku pasal apa? Ada masalah dia. Oh, dia pun kaji. Dia cuba cek jalan nak selesaikan masalah dia. Mungkin dengan selesainya masalah dalaman dia boleh bekerja dengan lebih baik. Dia cuba selesaikan. Itu timbulnya tulisan 3C lah. Kan? Maknanya konsep keprihatinan penyeliaan. Penyelia wajar memerhatikan anak buahnya. Kan? Ambil tahu, ambil berat. Kadang-kadang ada juga penyelia ni, dia nak anak buah dia buat kerja, tapi dia tak ambil tahu keadaan anak buah dia. Sakit, pening, demam, tak sihat, gembira, sedih, murung, tak ambil kira. Kerja, tahu siap je. Anak buah buat kerja tu, macam lupa dia buat kerja tu, tak pernah tanya pun. Ada masalah. Macam kita lah kan, tengok anak buah tu muncung je muka ni. Cik, kenapa cik muncung je muka ni? Contoh, tak ada apa-apa lah tuan. Kita tanya, cakap betul, saya tengok kamu ni dah 3-4 hari ni murung je. Ditanya 3-4 kali, bercerita anak buah itu masalah dia. Di situ kita pilih main peranan. Apa saya boleh bantu? Saya nak renew road tax kereta, duit tak ada tuan. Road tax dah mati 3-4 hari. Oh gitu. Apa yang saya boleh bantu? Itu peranan kita sebagai penyelia tadi. Apa peranan kita? Bukan sekadar menasihat, tapi menawarkan bantuan. Ini dia. Al-hasanata tamhuha. Apa kita boleh bantu? Saya ada kawan ejen insurans. Nanti saya cuba tanya ni. Pokok lah, boleh cover dulu ke? Nanti esok kamu ada duit, kamu bayar balik. Yang penting insurans hidup, protect kamu boleh hidup kan, protect kenderaan. Terima kasih tuan, terima kasih tuan, terima kasih tuan. Selesai masalah, terima kasih tuan. Allah Ta'ala sajalah yang balas budi baik tuan. Mungkin dengan doa anak buah kita tu, kita akan dikurniakan rezeki oleh Allah SWT. Rezeki ni luar, bukan sekadar rezeki duit, rezeki sihat, rezeki kelapangan dalam kehidupan. Ini dia yang Nabi sebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan nasihat ketiga, berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Maksudnya, gunakan akhlak yang baik dalam pergaulan sama manusia. Ini terjemahan penterjemah. Maksudnya kita sama manusia ni, akhlak kita baiklah. Jangan bercakap keras, kasar. Fahami perasaan orang. Di setengah kita ni, dia apa-apa yang dilontarkan tak mengira perasaan orang. Tahu nak marah, fikir perasaan orang. Ini berlaku ketika memandu, macam tu tak? Orang lain, bukan orang lain, dia yang guna jalan, dia pun guna jalan, kita pun guna jalan tak, tapi tak kira. Marah orang, dia tak kira, marah dia je. Ini berlaku. Tunjuk pula, jaga tengah pula. Baguslah.
akhlak kamu sangat baik. Ada tu dia pusing belakang, kalau naik motor dia pusing belakang, pergi kita. Oh tak nampak ke? Oh, kita dah minta maaf cik, bawa tu buat elok lah. Ini memang bawa aja tak fikir orang. Oh, garang dia kira. Tu tak kena dia. Kalau kena dia, sebab itu kita nak buat ke orang ni fikir dulu. Bila kita nak buat ke orang, kita fikir ada tak nanti satu masa orang akan buat pada kita benda yang sama. Sebab benda ni boleh berulang balik pada kita. Hari ni kita maki orang, satu masa nanti orang maki kita balik. Sebab itu Nabi kata, berakhlaklah kamu sama manusia dengan akhlak yang baik. Kan? Kerana Allah Ta'ala itu maha berkuasa atas setiap sesuatu. Kan? Wallahu a'lam. Itulah 3 pesan Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Imam At-Tirmizi, hadis ini hadis hasan. Dan dalam setengah kitab disebut hasan sahih. Hasan dari satu jalan rawi dan sahih dari satu jalan rawi yang lain. Maknanya hadis ini boleh diguna sebagai hujah, insya-Allah. Itulah dia sedikit banyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada hadis ini. Mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita. InsyaAllah pada kuliah kita akan sambung dengan hadis yang berikutnya, itu al-hadis at-tasi'u asyar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.